Sebenarnya Rockaholic tu dia menukar sikit konsep kita, konsep album lagu-lagu yang Pretty Ugly hasilkan selepas album Rockaholic tu. Diary tu sebenarnya kacau. So Assalamualaikum semua, apa khabar korang? Okey, aku Nervous Pretty Ugly. Hari ni aku nak cerita 10 lagu yang aku pilih untuk kita kupas. Lagu pertama kita cerita pasal CD Bagasi Hani. Lagu ni mesti korang tahu kan? Idea terciptanya CD Bagasi Hani ni, lagu ni sebenarnya lagu band. Waktu tu kita rekod dekat KRU Studios. Waktu tu studio dia ada kat Keramat lagi, belum kat Setiawangsa. Jadi kita plan tu buat lagu band. Kita panggil semua band member semua, 4 orang masa tu. Tu basic belum jual lagi. Kita ada Faris, Ned drama, dan juga akulah, Nervous kan. Jadi kita main. Kita cuba nak buat macam retro punya style lah kan. Kita dapat rasanya mula dengan bass rasanya kot, Faris kot, dia masuk macam tu lah. Dan lepas tu Ned pun masuk drum dia pattern. Lepas tu J keluar dengan satu lines yang agak orang cakap dia bawa jalan cerita tu. Dia bawa jalan cerita tu sampai dia menjadi satu melodi. Kalau kau perasan lah, melodi da 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 da, Cari Topi Mari tu is based on J punya lines. Jadi waktu tu aku masuk pun aku follow dia lines kan, sebab aku tengok ada banyak lagu aku suka nak buat lagu yang dia dengan gitar lines itu seiring sama. Jadi pun aku follow dan chorus dia tu aku tambahlah kot melodi aku sendiri kan. Itu cerita pasal idea lah. Kita record live masa tu. Dah record live, on top of it kita cuba improvise lah, track by track mana yang kita rasa perlu diubah walaupun dia record secara live. Kita gunakan bass yang dah record tu, kita record balik sekali lagi lah. Dan cerita pasal lirik dia pula adalah cerita pasal mengingatkan aku masa zaman-zaman aku lepak CM dulu lah dekat Hamid restoran tu. Macam Cari Topi Mari, orang ingatkan tak ada maksud, sebenarnya ada maksud dia. CD Bagasi Hani tu apa maksud dia? Beli CD Bagasi Hani demi lokasi. Dia sebenarnya cerita dia adalah dia beli CD Bagasi tu satu benda yang menggambarkan dia nak beli present untuk dia punya kekasih Hani kan, demi lokasi. Bagasi tu menunjukkan satu benda yang besar lah, dan tak semestinya benda tu dalam bentuk dia besar. Dia is something valuable kan. Demi lokasi is untuk dia punya hubungan dengan dia punya kekasih lah, demi lokasi kan, macam tu. Jadi dia nak jaga hati girlfriend itu ataupun dia appreciate girlfriend dia beli. Dan banyak lagi kalau nak kupas pun rasanya tak cukup, kita 10 minit je kan. Dia macam ni lah, bila kau dah ada kebebasan, bila kau keluar dengan something yang tak ada orang nak halang, macam ni jadi dia. Itu yang best masa first album ni, Abstract Bersih Fantasi tu. Itu adalah orang cakap fresh, macam freedom lah kita nak tulis apa pun. Freedom, kita nak buat apa-apa pun waktu tu macam, sebab aku produce album tu, staff tu. Kita buat je apa-apa yang kita nak dan jadi dia itulah yang korang dengar CD Bagasi Hani. Itu yang bestnya lah pada waktu kita rakam tu. Tak ada orang nak control sangat, nak control about lirik, about the music semua. So bebas kita lakukan apa-apa. Itu yang jadinya lirik dia pun agak unik. Dan aku tak tahu, terlupa macam mana aku ada idea nak buat lagu semuanya I U I A. Itu adalah mungkin secara spontan kot, sebab nak cuba kelainan kan. Yang puisi tu, cerita tu ada maksud sebenarnya. Bukan macam kita main hantam je kan. Dan waktu tu juga kita ada panggil seorang kawan kita lah, dia main Sinti, nama dia Fendi lah, kita panggil DJ Fan kan. Dia sebenarnya adalah orang-orang yang banyak tolong Pretty Ugly jugalah waktu time-time kita awal-awal recording dulu. Dia banyak cover-cover papat Sinti semua macam tu. Tapi kita ajak juga join the Pretty Ugly untuk show, tapi mungkin dia busy dengan dia punya kerja kan, jadi dia tak dapat. Cerita menarik pasal tu adalah pasal zaman-zaman CM, lepak zaman-zaman CM. Waktu tu kita tengah mencari muzik, apa benda yang aku nak dekat muzik ni. Sebab kalau korang siapa-siapa yang ikut perkembangan Pretty Ugly, sebenarnya konsep Pretty Ugly tak ada macam tu. Kita awalnya dulu kita memang lebih kepada grunge tau. Kita nak grunge. Jadi waktu tu kita main lagu English, kita cover lagu English. Kita nak cuma main gig pun kita nak main lagu English, walaupun kita tak berapa, nama kita tak ada berapa, tak menjadi di dalam arena gig ni kan. Kita masa tu sebab kita bawa konsep yang macam kita wanna be someone. Ni cerita sejarah sikit lah Pretty Ugly kan.
So bila lepas aku rasa macam aku nak mencari something aku nak mencari apa benda yang aku nak dalam muzik ni. Ini ialah aku punya influence. Jadi takkan aku nak tiru Eddie Vedder kot, atau aku nak tiru Kurt Cobain kan. Jadi aku rest for mungkin dalam 3 tahun 4 tahun kot, aku dah lupa. So bila aku dapat apa benda yang aku nak, itulah dia Ini Besi Ku Mahu. Ini besi ku mahu. Muzik macam ni lah aku nak. Itu yang Ini Besi Ku Mahu. Itulah ceritanya, idea bagaimana lirik chorus Ini Besi Ku Mahu tu terjadilah. Sebab aku dah dapat muzik aku. Itu aku nak beritahu kat semua orang. Okay, ada satu challenge kita dapat waktu kita nak record. Sebab kalau korang tahu KRU Records ni, dia produce artis-artis yang tahulah kan, yang dance group, lepas tu acapella ke apa ke, pop punya style. Jadi dia tak ada kelengkapan yang betul-betul sesuai untuk band rock macam kita ni lah kan, yang perlukan drum, lepas tu perlukan gitar, amp semua. Aku ingat lagi recording waktu tu, drum tu adalah drum yang bukan proper drum untuk kita pakai untuk record lah, tapi itu je ada. Itu adalah drum yang selalu Yusri KRU, dia memang suka juga main drum lah. Jadi itu macam dia punya toy lah kot. Dia macam bukan proper punya setup untuk kita record untuk album lah. Jadi aku ingat lagi sebab aku juga engineer for the album. Mic adalah kurang kat KRU dulu. Mic dia memang tak banyak sangat. Jadi bila ada, aku rasa pakai Neumann dan juga satu lagi Shure 58 atau 57. Aku ingat lagi, aku cuba pakai dalam 2 mic dan sound yang dapat tak jadi tau. Kalau kita kurang mic kan, mungkin 3 mic lah kot. Aku lupa satu lagi mic tu, mungkin mic bodoh lah kot. Jadi bila kita cuba dapatkan sound, kita cuba pakai satu mic je, Neumann. Dan aku rasa aku letak kat Eric kick, drum kick tu kan, kick bass tu. Jadi kat situ adalah sound yang paling sedap bila kita record, dan juga bila aku try touch up EQ dia menjadi macam apa yang kita nak. That's why kalau korang dengar lagu ni, drum dia sound betul-betul old school lah, sebab kita pakai satu drum. Kalau korang perasan lah, kalau korang perasan dia tak ada pen left and right, dia just tengah je. Dia tengah je, center je. Dia tak ada simbol kiri kanan, hi-hat kiri ke, tak ada. That's why kalau korang dengar sound dia memang very macam cakap klasik, very retro lah. Berkenaan dengan gitar pula, macam J waktu tu pun kita masa tu baru start kan. Jadi aku rasa J masa tu pakai gitar Yamaha kot, aku rasa Yamaha rasanya, pinjam dekat kawan kot seorang tu. Efek yang digunakan tu pun efek just pedalboard yang biasa lah. Dan kita tak pakai amp tak pakai amp, kita just pakai efek pedalboard je kita pakai. Bass just direct pakai DI, dan vocal just pakai Neumann lah. Dan aku letak sikit something effect aku produce. Ikut kat studio KRU, sebab kita di bawah KRU Record. Waktu tu dia bagi kita kebebasan nak kacau. Untuk CD Bagai Sayani ni kita lain sikit dalam album baru ni. Dia ada kita ubah dia, kita rearrange balik, kita jadikan dia is a fusion. Funky sikit kan, kita ada fusion lah. Lagu tu antara favourite kita orang lah sebenarnya. Berlainan, memang 100% lain lah daripada original lah. So korang kena dengar tu, it's a must. Kita cerita pasal Encik Ronemore pula lah. Encik Ronemore ni, idea dia, aku memang minat lagu-lagu polka ni. Kalau korang tahulah muzik polka, macam tu lah. It's Rusia punya muzik kan. 3/4 ataupun 4/4 apa, 6/8 pun tak apa lah, as long dia bunyi polka yang ada akordion semua tu kan. Rusia punya muzik, eksperimen dengan 3/4 punya beat. Demo semua dah siap, melodi semua kita dah buat, guide semua everything. Dan lirik dia, macam mana aku dapat lirik tu kan, kalau korang tahulah macam mana lirik yang pelik sikit kan. Waktu tu aku dapat call daripada Edri, kita punya lebih kurang macam bos kita lah, sebab dia owner KRU Records kan. Dia nak dengar macam mana, dia nak presentkan lah dekat orang, dia punya team, promotion team, macam mana dengan Pretty Ugly. Masa tu dia band baru kan, band baru Pretty Ugly ni. So dia nak present, nak tengok this is single Pretty Ugly. Jadi okey ke tak okey lagu ni, macam tu lah. Jadi deadline dia nak pas malam tu, aku tak siap apa-apa lagi lirik. Jadi bila aku tengah record tu depan mixer macam ni, jadi paper tu, aku ingat lagi paper sebelah kanan aku, paper berita harian. Bila aku belik-belik tu, aku tengok ada satu artikel tu, title dia lelaki Dallas mati ditembak anak.
Macam tu. Ada lagi keratan tu kat collection aku lah, simpan kat rumah. Aku rhymes dengan lagu tu, melodi dia, semuanya kena. Jadi cuma ujung tu je lah, kalau korang perasan lah, ada kan ujung tu, sebab tak cukup melodi kan. Kan tu ujung tu aku terpaksa bagi gap sikit, lepas tu aku baru sebutkan. Dan bila aku dah settle benda tu, aku present dekat diorang semua malam tu. Dan bila tim pun tengah, dia cakap dia suka lagu tu. Tapi aku cakap, betul kan korang okey ni? Cakap, betul lah okey je, sebab lirik dia macam pelik sikit. Aku cerita lah, benda tu sebenarnya aku buat guide je. Sebab aku tak siap lirik. Okey kalau kita nak buat something yang new dan is a new concept. Dan aku fikir pun okey juga. Tak, why not kita buat something yang different daripada orang buat. Sebelum ni kan tak wujud lagi orang buat lirik based on artikel lah. Kisah dia pun kisah macam mati dibunuh anak tu kan. Macam orang cakap benda yang tak pernah orang buat lah. It's a real story sebenarnya. Jadi bila kita push lagu tu pun, okey lagu tu pun menjadi sebab kita masa nak launch album dekat KLCC, dekat bawah KLCC tu, kat Burger King. Kita viral kan lah. Viral dulu bukannya melalui social media, kita fax. Aku ingat lagi ni, aku bagi pujian lah kepada tim promotion kan. Dia photo state macam-macam. Cerita dia adalah, siapa nak jumpa Encik Ronemo, sila datang di Burger King KLCC jam-jam sekian-sekian pada date sekian. Kita fax kepada semua company, record label, kepada media semua, everything. Dan bila diorang tak tahu apa benda, siapa Encik Ronemo ni? Siapa Encik Ronemo ni? Bila diorang datang tu, rupa-rupanya is a press conference of artis baru daripada KRU Record, nama band Pretty Ugly. Dan first single dia adalah Encik Ronemo. So kita main live kat sana Encik Ronemo. Lagu tu menjadi radio masa tu, era pun waktu baru naik kan. Hot FM belum ada, RTM of course lah dia ada pasang jugalah. Dan bila disangkut dekat Rakam Kanah. Dekat Rakam Kanah ni, kalau siapa yang tak tahu Rakam Kanah adalah satu macam, sebelum lagu tu dikeluarkan di mana-mana radio, di RTM lah especially, dia akan kena lalu Rakam Kanah dulu, kena check dulu lagu tu maksud dia lulus ke tak lulus. Ada berbau seks ke, benda-benda LPF lah senang. LPF untuk radio untuk lagu kan, muzik. Jadi tak lepas. Waktu tu radio memang kat era memang dah main, radio swasta memang dah main dah, dan juga kita dah shoot video clip. So bila dah settle dan the director pun nak edit semua, tiba-tiba dapat tahu yang Rakam Kanah cakap dia ban lagu tu sebab ada perkataan-perkataan yang tak sepatutnya, macam ada pistol kan, .22, lepas tu bunuh, lepas tu ada vodka mencerita tu. Vodka tu punya pasal antara sebab yang diorang rasa reason yang kuat untuk diorang bankan lagu tu. Kita bukan mengajak orang tu minum vodka. Daripada listeners memang best, macam daripada swasta pun dia suka lagu tu. Lagu tu katanya macam unik semua kan. Jadi bila kena ban, tak tahu lah kenapa KRU dia dengar sangat dengan RTM Rakam Kanah tu punya ni. Sebab waktu tu, kalau korang nak tahulah, radio swasta dia memang masih lagi dia bergantung kepada radio kerajaan ni. Sebab kalau misalnya kena ban juga. Nanti kan ada hal nanti kan swasta ni dia akan tak mainkan lagu kita juga sebab lagu tu di ban di Rakam Kanah. So kita faham lah waktu tu tak boleh. Dia sebagai businessman, takkan dia nak sambungkan, dia nak teruskan proses untuk editing video clip tu walaupun dah siap. Mungkin rugi bagi diorang kan. So terus move to next single lah. Encik Ronemo dalam versi baru kita orang, dalam album Pretty Ugly 21 ni, straightforward sama juga lebih kurang. Sama je lebih kurang. Cuma ada kita potong part-part tertentu lah. Tapi lebih kurang basically lagu yang sama juga, tapi rekod dengan nafas yang baru lah. Francis Ford Coppola. Okay, this song is very, antara lagu yang paling heavy pernah dihasilkan oleh Pretty Ugly. Dia sama juga waktu Francis Ford Coppola ni dia ada dalam album second, Transformasi ke Stereo. Tadi itu Encik Ronemo dan juga Siti Bagasihani dia ada dalam album first, Abstract Versi Fantasi tahun 2001. Abstract Versi Fantasi tu is my fantasy dan juga bersifat abstrak. Itulah maksud abstrak versi fantasi. Muzik itu yang aku fantasizekan daripada dulu, aku berikan di dalam bentuk abstrak. Itu abstrak versi fantasi. Kita dapat Best New Artist dan juga Best Rock Album untuk 2002 lah aku rasa. Francis Ford Coppola pula dia dalam album Transformasi ke Stereo, album 2003. Kita siapkan album tu. Dan album ni juga dicalonkan untuk Best Rock Album lah tahun 2004 aku rasa. Of course lah, kita tak menang, biasalah kan. It's a band song. Sama juga macam Siti Bagasihani. Kita nak something yang macam, okay, album ni kita kena ada satu lagu yang macam Siti Bagasihani. Ada macam rock, retro rock tu kan, rock 70s pun ada.
rock and roll tu kena ada. Sama juga kita panggil band, kita terus main live. Kita main live, kita record, tengok siapa apa melodi yang keluar time tu. So waktu tu rasanya si Ned drummer dulu kot, dia main drum dia tu tak macam tu dia start. Lepas tu rasanya J datang dengan melodi dia. Down dia main macam tu, dan bassist follow kemudian lah. Dan okey, lagu ni melodi dia memang aku tak follow J punya line macam Siti Bagasiani, dan aku cuba keluarkan line, benda yang berlainan lah kan. Okey, melodi semua dapat macam tu. Dan bila time lirik tu, lagu ni kita siap dalam penghasilan lagu ni lah, kita compose without the lirik kita dalam satu hari lah, dalam beberapa jam je sebenarnya. Sama juga macam Siti Bagasiani tu, aku lupa nak beritahu. Dia dalam time tu je, dalam satu mungkin 2 jam kita jam tu. 2 jam tu lah kot, kita cari dapat. Hari tu jugalah dapat. Dan lirik dia, aku bawa lagu ni, aku pilih Francis Ford Coppola. Is a director filem yang aku angkat. Sebab waktu tu, kalau korang nak tahu, tahun 2000-an awal, banyak movie-movie yang macam sampah lah. Internationalnya movie pun macam tak berapa sangat, banyak komersial sangat. Malaysia punya muzik pun sama kan. Malaysia punya muzik lagi lah waktu tu, macam tak ada benda yang best sangat kan. Tak macam sekarang ni, okey, best. Jadi aku angkat Francis Ford Coppola tu. Dia sebagai aku punya idol dalam muzik, dalam filem. Dan aku tuliskan kekecewaan aku melalui lagu itulah. Dia sebenarnya bukan kecewa di dalam filem saja. Sebenarnya dalam cerita tu is simbolik aku untuk menceritakan keadaan apa yang berlaku juga dalam industri muzik Malaysia waktu tu. So aku lakukan segala arahanmu macam tu kan. Kembalikan filem yang dulu. Tak semestinya filem mungkin is about art. Kalau art, so kalau kita cerita pasal art ni, kalau untuk Peter Agli, of course music kan. So art tu waktu zaman tu macam tak ada yang best sangat lah. Kalau korang perasan, waktu tu kita dibanjiri oleh artis-artis daripada Indonesia banyak. Dan itu satu lagi benda yang macam, mana band-band, mana kawan-kawan aku ni? Tak ada kan? Mana kawan-kawan aku ni kan? So waktu tu aku ingat lagi 2000-an memang banyak sangat band-band kita sibuk sangat nak main lagu English je. Betul, main gig mesti nak main lagu English. Kenapa pula kalau nak main gig kena ada mesti lagu English? Aku rasa aku berani potong jari lah. Aku antara band first yang main lagu Malay, dan musiknya adalah muzik indie. Memang betul aku sign dengan record label yang bukan indie. It's a commercial, tapi muzik kita orang waktu tu, muzik kita adalah indie, independent kan. Dan aku berani cakap, aku antara pioneer, ni break sikit lah kan, pioneer kepada muzik modern waktu tu yang menggunakan bahasa Melayu. Lepas tu kau tengok, masa cerita pasal album first kan, kau tengok apa benda yang berlaku kat muzik Malaysia. Semua orang nak convert into Malay. So aku nak tunjukkan, sebab sebelum ni orang yang akan, bila kita buat lagu heavy macam Mat Salim, macam modern sikit, modern kan, modern, kita tak cerita pasal 90s yang orang cakap 90-an lah, kita tahu kan masuk korang kan, yang alternatif semua tu, yang konon-konon nak grunge tu, semuanya dia nak main lagu-lagu English. Liriknya diorang mungkin tak dapat bayangkan macam mana aku nak main lagu modern macam ni, lagu rock ni dalam Melayu. Diorang tak tahu mungkin cara nak tulis lirik macam mana. Okey, jadi aku pecah tembok kat situ. So Francis Ford Coppola antara lagu-lagu yang menjadi hit lah, yang menunjukkan bahawa lirik Melayu, lirik bahasa Malaysia sebenarnya boleh guna untuk muzik-muzik macam tu. Cuma orang tak pernah explore. Dan itulah kot, lagu Francis Ford Coppola tu is benda yang aku nak luahkan tentang apa yang berlaku pada waktu tu, seni pada zaman time tu, awal 2000-an. Berlainan dengan Siti Bagasiani dan dengan first album, kita waktu tu KRU Studio dipindah ke Setiawangsa. So Setiawangsa ni setup dia okey lah, not bad juga. Dia ada drum studio yang betul, dan juga drum dia pun okey lah, dibeli baru. Rasanya dia pakai Tama kot rasanya. Dia improvise sikit barang-barang dia lah. Mic pun memang dah banyak sikit. Recording drum kita pakai banyak mic sekali ni. Sebab ada bajet sikit. Kita pakai banyak mic, dan kalau korang perasan muzik dia pun, drum sound dia pun dah berbeza daripada first album. Dan satu lagi, gitar rasanya kita pakai M lagu tu. Kita pakai M, dan dia naik satu stage daripada first album Abstract Versi Fantasi lah. Dan dia naik satu stage daripada album Siti Bagasiani, Abstract Versi Fantasi, di mana tak ada M dan juga drum, tidak setup yang betul lah kan.
Ya, itulah keluarnya sound Francis Ford Coppola. Dan korang kena dengar yang versi baru versi baru Francis Ford Coppola dalam album Pretty Ugly 21 ni. Dia lain sikit. Lebih kurang sama tapi key dia kita transpose, kita naikkan berapa key aku dah lupa dah. Daripada A minor kita naikkan kepada A minor. So dia agak heavy lagi daripada yang sebelum ni korang dengar pada version 2003. Lagu seterusnya, lagu ballad lah. Kita boleh katakan lagu ni lagu ballad song lah. It's a Brit rock kita panggil lah. Waktu zaman tu memang lagu ni is inspired from Brit rock, especially Oasis lah. Kalau korang dengar lagu ni pun korang dapat agak ini macam ada sikit-sikit Brit rock Oasis ni. Memang betul pun dia inspiration daripada situ. Kita cuba buat kelainan sebab album sebelum ni Abstract versi Fantasi ni kita tak ada lagu slow, lagu ballad kan. Kita cuba dengan benda yang barulah. Nanti ni adalah lagu band. Sama juga kita pergi satu studio dan kita terus jam, dan aku rasa aku kot yang start dengan rhythm main jing 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 jing. Lepas tu drum masuk, tak macam tu, dan juga bass masuk dan juga J main, line dia datang. Macam tu. Dan aku masukkan melodi. Lagu ni lama juga kita cuba dapatkan the full arrangement lah. So it's a ballad song kan, dan melodi yang kena hasilkan tu pun dia ada banyak part. Kita ada bridge, kita verse, kita ada bridge, kita ada chorus kan. Kalau lagu yang sebelum ni kita ada verse chorus kalau lagu-lagu heavy yang kita main kan. So this is band punya song. Cerita dia nanti ni berkisahkan tentang kita trust Allah punya plan lah. Satu penciptaan tu kalau kita kehilangan seseorang, maksudnya ada lagi someone yang akan pilih nanti kan. There's someone better untuk engkau lah, untuk siapa-siapa yang trust tu. Itu message nak disampaikan lah. Dan muziknya pun antara lagu yang aku rasa terbaik jugalah band Pretty Ugly pernah buat, sebab ni lagu ballad kan, kita buat as a band sama-sama. Dan aku bangga jugalah kita dapat berjaya hasilkan melodi yang fresh macam tu. It's a major song. Dia bukan ballad yang major, dan juga dia ada bunyi rock, dan juga dia tak ada meleleh. Itu yang aku suka dengan lagu tu. Dan J punya solo pun aku puji memang nanti ni antara solo J yang sedap lah. Untuk nanti ni, untuk album terbaru kita orang ni, kita tak banyak ubah. Kita just bagi rekod feel yang baru. Arrangement je tukar sikit je pun, sikit sangat, dan tak banyak perubahan lah. Korang dengar nanti korang tahulah maksud aku. Seawalnya cinta kita 5300. 5300 ni adalah satu lagu eksperimen ballad. It's a ballad song, tapi kita cuba bereksperimentasi dengan muzik yang aku tak tahu nak cakap apa muzik ni waktu tu. Sebab waktu tu macam aku rasa 5300 ni agak advance untuk dikeluarkan pada zaman tu lah, pada 2003 ni. Dia main dengan eksperimen drum tu sebenarnya. Drama kalau main lagu tu memang dia macam dia sekejap terkejut, sekejap dia tidur kejap, lepas tu kejap laju, kejap perlahan, kejap laju, perlahan. Aku eksperimenkan dengan tu, dan juga eksperimen J juga dia eksperimen dengan gitar-gitar lines yang something yang new lah kot. Banyak pakai effects gitar waktu tu. Dan lagu ni sebenarnya pada zaman dulu tu masa kita rekod tu, kita banyak letak dengan elemen-elemen ambient sound. Jadi muzik dia bukan elektronik punya muzik, dia part of akustik punya recording, dan juga kita campurkan sikit dengan efek-efek elektronik. Dan bagi aku waktu tu, zaman tu macam tak pernah lagi orang buat lagu macam tu lah. 5300. Nah, is a lagu aku sendiri, dan lirik juga aku buat. Dan 5300 ni adalah sebenarnya adalah lagu tu aku cerita pada tahun 2000, lagu lama lah tu. Dan aku simpan 5300 adalah tarikh dia 5 hari bulan 3 2000. Tu adalah tarikh bersejarah lah. Jadi tu maksudnya 5300. Dan dia juga itu title dia 5300. It's a date actually. It's a date. It's a love story, tarikh. Lagu cinta tu dibuat. Dan waktu tu memang kita menaruh harapan yang tinggi lah. Especially aku memang nak sangat lagu tu di push as a single. Tapi Carry ni
dia tak berapa, dia tak confident dengan lagu tu. Bagi dia orang is a commercial. Dia tak faham lagu tu sebenarnya. Dia tak faham lagu tu. Dia tak faham lah kenapa lagu ni, kenapa kau suka lagu ni. Lagu ni macam tak ada komersial lah, macam tak ada orang dengar nanti macam tu. Then kita frust jugalah waktu tu, dan dia memang tak push lagu tu. Dan akhirnya lagu 5300 tu jadi side B je lah, B-side je lah. Tak ada beberapa, rasanya tak pernah dimainkan di radio. Tak pernah dimainkan radio, dan aku pun agak frust sampai sekarang. Dan juga that's why aku pilih lagu 5300 untuk album terbaru ni. Dan kita re-record balik, ubah sikit-sikit je. Kita buangkan sikit benda-benda yang elektronik tu. Kita make sure dia is fully band punya music, is akustik lah, maksudnya drum dengan gitar elektrik semua. Tak ada macam ada loop-loop yang daripada elektronik punya elemen, tak ada, kita buang terus. Kita buat is a live band punya konsep. Dan kita pilih lagu tu sebagai penghulu untuk album Pretty Ugly 21 ni. It's a single. Kita akan push 5300 sebagai memberi respect lagu tu. Sepatutnya lagu tu dipush dulu. So aku cuba kali ni, aku cuba bagi peluang kedua untuk 5300. So harap korang support lah. Lagu Jika Diberikanku Satu Peluang, lagu yang panjang, paling panjang title Pretty Ugly pernah buat waktu tu lah. Waktu tu ada lagi panjang lepas ni, nanti aku cerita. Jika Diberikanku Satu Peluang ni dalam album 3 kita orang. Album tu Rockaholic, album ketiga. Selepas Abstract, selepas Transformasi, wujudlah album Rockaholic. Rockaholic ni wujud waktu tu KRU memang suruh kita orang buat EP. Dia tak nak buat full album. Tapi kita orang waktu tu adalah album ni adalah last dengan KRU. Tapi tahulah Paul, dia orang cuba melewatkan sikit kita punya release, nak releasekan kita sebagai artis dia orang. Jadi dia main itu wayang lah, dia main itu game, okay? So dia cakap album ni bukan full album. So maksudnya kau kena ECP, so kau hutang satu album dengan kita orang. Tapi aku cakap, aku berkeras, aku tak nak, this is aku punya last album dengan korang. Tak apa, dia macam 50-50 lah, dia terima benda tu. Tapi aku keras juga, aku cakap aku tak nak. Aku memang nak this is last album dengan korang. Aku ada benda vision aku sendiri. Dan kita buat album Rockaholic tu kan. Lagu yang aku pertaruhkan, ballad lagu tu adalah lagu ni, Jika Diberikanku Satu Peluang. It's a major lagi, it's a major ballad song kan, it's a major ballad song, bukan lagu yang cinta yang meleleh. Dan lirik dia pun aku rasa is very straightforward dan senang orang faham. Lagu aku juga, dia bukan lagu band. Pada recording kali ni sama juga, kita record dekat KRU Studio juga yang kat Siti Wangsa tu. Kali ni lebih advance lah, sebab banyak benda-benda yang dah di-upgrade lah, barang-barang dekat KRU Studio tu. Aku dah lupa apa benda yang di-upgrade. Mungkin drum dah di-upgrade sikit, amp pun dia dah tambah lagi better, dan juga efek-efek yang digunakan kan, board pun macam benda-benda macam tu lah kan. Dan untuk korang punya pengetahuan, semua album Pretty Ugly direkod pakai Pro Tools lah. It's a digital punya software lah kan, bukannya analog. Tape tak pakai lagi dah waktu tu. Ada juga orang pakai, tapi kita pakai digital. Dan Jika Diberikanku Satu Peluang ni lagu yang aku pertaruhkan waktu tu. Dan bila di-present kepada KRU ni semua dan tim diorang tak setuju lagu tu dijadikan single untuk album Rockaholic ni. Bagi diorang is not commercial enough. Dan aku tak faham kenapa. Sebab diorang cakap lagu ni bukan minor. Lagu major ni, Malaysia ni susah sikit nak terima. Dia cakap kalau betul kau nak release daripada kontrak, kau kena cek satu benda yang lagu yang betul-betul hit, yang orang cakap kena dengan local Malay scene punya, industri muzik Malaysia. Agak frust juga. Untuk album 21, Pretty Ugly 21 ni, aku cuba ubah dan aku arrange balik, aku bogeng balik lagu tu. Aku start dengan piano dulu, muzik dia. Dan arrangement dia pun berlainan lah. Dia piano dan juga dimainkan dengan vokal, dan after that tengah-tengah tu dia masuk drum dengan bass, lepas tu hujung di climax sampai hujung. Tak ada solo J yang sedap tu lah kan, yang mendayu yang sedap tu kan, yang feel tu. J tak solo part ni, cuma part ujung-ujung je. Sebenarnya lagu tu dimainkan oleh aku. Aku main awal-awalnya, record. Dan bila aku rasa macam aku nak lagu ni pergi lagi jauh, okay? Aku nak seorang pianis
betul-betul pianis yang mainkan lagu ni. Jadi aku panggil kawan lama lah. Kawan lama kita ni namanya Bajai lah. Korang mau kenal kot Bajai. Dia ni Indonesian yang dah tinggal kat sini dan kahwin dengan orang sini. Bajai daripada Bandung. Dan aku cakap dia, bro, boleh tak bro? Tapi time aku memang very tight lah ni. Kalau kau boleh bagi ni, aku akan masukkan dalam album ni. Deadline aku hujung minggu ni. Satu like that lah kot. Jadi dia cakap okey, dia cuba. Waktu tu dia agak busy sikit lah dengan festival filem apa entah aku tak ingat. Last year lah bulan 12 macam tu. Jadi bila dia cakap okey, aku pun tunggulah. Hujung minggu tu dia tak bagi lagi dia punya file dan aku extend lagi dan alhamdulillah. So Isnin atau Selasa baru aku dapat file dan terus aku masukkan dalam mix aku tu dan terus output juga malam tu. Dan hasilnya korang kena dengar. Dia lagi, aku rasa lagi nampak lagu apa yang nak diceritakan dekat Jika Diberikan Satu Peluang tu. Dan lagu ni pernah dijadikan sebagai theme song untuk satu filem di Malaysia pada tahun 2000, aku tak ingat berapa, 2009 macam tu kot agaknya kot. Tolong Awek Ku Pontianak. Berarti kau ku cinta setiap detikku. Kita cerita pasal lagu yang menjadi, orang cakap ni, Pretty Ugly ni mainstream kenal, kenapa lah. Diary Seorang Lelaki. Yes. Tadi aku cerita KRU untuk album Rakoholic kan. Dia perlukan satu single. Dia nak satu single yang boleh meletup. Kalau tidak, dia tak akan riliskan aku untuk album Rakoholic ni. Dia akan jadikan EP dan juga kita ada satu lagi album sangkut. Dan aku terpaksa aku ikut. Kalau boleh macam ni lah bro. Aku ingat lagi, masa tu Norman cerita dengan aku. Dia cakap, kau kena kasih aku something yang aku boleh cover aku punya duit yang aku habis. Sepanjang kau dengan aku, at least aku dapat cover. Cerita lah kot, nak overhead semua everything. Supaya lagu ni daripada penjualan, yelah single tu kan, macam tu lah. Album ataupun royalty ke apa whatever lah. Dan dia nak duit dari situ. Supaya dapat cover expenses yang dia pernah bagi kat aku sebagai artis diorang lah. Yelah kau tahu lah, album kita orang waktu tu memang zaman di mana album orang tak dengar sangat. Waktu tu peralihan lah, orang nak banyak pirate is sharing file lah, MP3 ni kan. Jadi album ni kalau jual 1000, 2000 tu pun kira orang cakap kempak gila lah kan. Okey, cerita balik pasal Diary Seorang Lelaki ni. Jadi dia bila Norman cakap yang tu, dia nak betul lagu-lagu yang memang boleh menjadi siuran orang, budak-budak perempuan especially kan. Jadi aku terpaksa keluar dengan something yang lain daripada Pretty Ugly pernah buat lah. Lain. Dan juga melanggar sikit prinsip aku, lagu yang mendayu sikit, lagu minor kan, lagu minor. Itu yang keluar dari Seorang Lelaki lah. Dan aku start dengan, aku lupa piano dulu ke apa benda, aku dah lupa. Piano, aku rasa piano kot aku main. Lepas tu bila dapat piano dia, aku dah record balik semua. Aku program semua everything dan aku present kepada budak aku. Tapi pada waktu tu ada sikit masalah sebenarnya cerita dengan J. J pula waktu tu dia busy. Dia memang busy dekat Genting Highland, dia main club. Aku dah lupa kat club mana dia main kan. Jadi dia tak ada time untuk ulang dia ada kontrak. So recording, sebab sebenarnya Dari Seorang Lelaki ni adalah lagu terakhir dalam album Rakoholic yang kita dah record lah. So lagu-lagu yang lain tu, jika diberikan lah, kalau korang tahu lagu apa, lagu Kasih, lagu apa lagi, ada beberapa lagu lagi kat situ, dah settle lah, J dah record awal. Jadi bila lagu baru keluar, J waktu tu dah ada kontrak dengan Genting lah macam tu. Jadi dia tak dapat commit. Itu yang lagu tu solo dia bukan J main. Dia bukannya sebab J tak boleh main lagu tu, bukan macam sessionist bukan macam tu. Sebab aku memang panggil invite sessionist luar, dan ada juga ditulis dalam album tu gitaris dia Arwah Haji. Kalau siapa kenal lah Arwah Haji, of course korang kenal. Kalau minat muzik korang mesti kenal ni Arwah Haji. Dan dia bagi satu melodi solo yang bagi aku yang membantu jugalah lagu Diary Seorang Lelaki tu boleh jadi pergi macam tu lah. Diary Seorang Lelaki ni, kalau korang nak tahu, dia semua carta dia menang. Semua carta kat Malaysia ni waktu tu dia pegang nombor 1. Cuma satu radio je tak pegang. Dia dapat nombor 2. Nombor 1 aku dah lupa, Samson punya lagu kot kan. Waktu tu kalau korang ingat lah, waktu tu adalah zaman di mana lagu-lagu Indonesia memang banyak membanjiri di industri kita. Dan juga aku bersyukur sebab aku dapat kalahkan lagu-lagu tersebut, dan orang Malaysia dia pilih lagu Diary Seorang Lelaki. Dia menang Anugerah Era 2006. Lagu Diary Seorang Lelaki untuk Best Rock Album, dan juga untuk Joy Lagu AJL finalis untuk kategori Best Rock Album. Pop Song
dia jatuh ke pop song walaupun tu adalah lagu rock. So aku tak tahu kenapa pula dia jatuh, sebab dulu kalau korang tengok dia punya kategori-kategori AJL dulu macam agak pelik sikit lah satu time tu. Tapi lagu tu tak menang apa-apa lah. Tapi kita orang bangga lah sebab lagu tu dapat pergi sejauh macam tu. Dan untuk lagu yang kita rekod balik dalam album Pretty Ugly 21 ni, kita arrangement dia tu lebih kurang sama. Tapi kita masukkan instrumen-instrumen lain-lain. J juga improvise apa benda yang arwah Haji buat dulu. Dia masukkan line feel juga, especially part-part verse. Dan juga part solo tu dia cuba buat feel lain sikit lah. Dia ubah sikit-sikit je. Dan part ujung tu, choir ni, lagu ni sebenarnya dia kekuatan dia bagi aku lah. Dia dekat solo dengan choir dia yang ramai-ramai nyanyi tu, bagi aku lah. It's a solo dia, dan juga bila aku skat dengan solo tu kan, lagu tu, itu yang orang tunggu. Dan juga part nyanyi ramai-ramai tu, nyanyi ramai suara budak tu kan. Kali ni yang bestnya lah, aku pilih suara budak-budak, suara ramai-ramai tu, suara choir tu aku pilih family aku sendiri. Aku rekod kat rumah ampang aku, rumah mak aku. Aku panggil anak buah aku semua, adik-beradik semua. Aku nak jadikan ni sebagai kenangan aku, supaya nanti bila anak buah aku dah besar, dia akan tahu, okey, aku ada dalam lagu ni. Jadi aku rekod lagu tu dengan abang-abang aku, adik-adik aku semua, dan juga anak buah semua. Korang kena dengar version baru ni. It's something different lah, daripada segi sound, daripada segi feel, daripada segi everything lah. Gelak Jiwa Music ni, dia cerita dia sebenarnya is a politik song. Cerita pasal politik. Kalau korang perasan lah cerita tu, is about waktu zaman BN tengah berlawan dengan PKR. Yes, PKR. So, ada biru-biru gelombang mikro kan. Itu antara biru. Siapa biru tu kan? It's a warna satu parti tu. Dan waktu zaman-zaman tu kalau kita tengok, ramai orang sibuk memberontak, buat demo semua everything. Jadi aku mengajak diorang ni berdamai melalui join this club music. Kau tak perlukan apa-apa fee pun apa semua. Tu yang aku cuba nak mendamaikan protes aku terhadap pada apa yang berlaku pada zaman tu, pada politik pada zaman tu, dan juga cuba untuk mendamaikan dengan muzik lah, muzik Pretty Ugly. Lagu tu ada dalam album Darabkan Sejuta. Ya, album tahun 2011 kita pasangkan lagu tu. Album ni juga adalah album yang keempat Pretty Ugly. Kita produce sendiri lah, under production sendirilah CD Bagasi Music. Dia adalah first baby CD Bagasi Music. Waktu tu kita dah tak dengan KRU, kita dah release, dan disebabkan tu kita releasekannya 2011. Dan ramai orang tanya kenapa pula Pretty Ugly tunggu lama daripada 2006, lepas tu 5 tahun akan datang tu baru kita release. It's about kontraknya problem lah. Bila kita direleasekan kita orang, dia sebenarnya dia bukan senang release macam tu. Dia ada dia punya, dia macam apa, grace period ke macam tu orang panggil. Dua tahun lepas tu ke baru dia boleh release. 2007 dia releasekan kita. Rasanya dalam 2008 ke berapa dia baru boleh officially, kita yang mana tak ada apa-apa dah dengan kontrak tu. Dan kita baru start lah kot. Kita start buat production dan album Darabkan Sejuta ni lah. Dan ada masalah-masalah juga yang berlaku kat album ni, sebab waktu tu recording tengah jalan dan kita punya abah meninggal 2009, 15 bulan 3 ni, 2009 meninggal. Jadi kita terpaksa stop jap to pay respect kan. Okay, dan ada 3 kematian sebenarnya so pada tahun tu. Dan pada bulan berapa lah, tak ingat, dalam bulan 11 ke apa, rasanya drama kita orang pula, dia punya bapak dia kot meninggal. Bapak dia meninggal, dan ujung tahun tu J, isteri dia meninggal. Isteri pertama dia lah meninggal. Jadi kita terpaksa extend album tu. Kita tengah rekod, kita mood dah kacau, kita relax dulu kan, kita hold kejap, dan kita sambung balik kemudian. Dan banyak tu yang album tu lambat keluar. Tu yang album tu memakan masa dalam dekat 3 tahun lah baru keluar lah sebenarnya. 2011 baru kita release the album. Gelak Jiwa Music ni aku rasa is anthem song untuk Pretty Ugly. Aku amat bangga dengan penghasilan melodi dan juga arrangement untuk lagu ni. Lagu ni J yang tulis, aku touch up sikit dia melodi biasa, dan juga lirik dia aku buat. Lagu ni aku frust juga sebab dia tak menjadi sangat lah, sebab mungkin disebabkan kita betul-betul indie waktu tu, dan kita tak dapat sokongan padu aku daripada macam biasa sebelum ni kan. Dan masa tu aku baru tahulah, okey, susah juga tu sebenarnya kalau kita nak naikkan, nak push satu lagu tu. Kita rasa memang best bagi kita, memang ini memang cakap aku punya lagu yang memang aku rasa tu hati lah, kan berseni sangat. Tapi kita rasa macam tu, tapi mungkin orang dengar
Bagi diorang, persepsi masing-masing lain. Tapi sebenarnya memang aku frust lagu tu tak menjadi. Dalam album Daratkan Sejuta ni ada satu single lagu ballad lah. Sebenarnya Rockaholic tu dia menukar sikit konsep kita. Konsep album lagu-lagu yang Pretty Ugly hasilkan selepas album Rockaholic tu. Diary tu sebenarnya kacau. So Diary ni adalah orang cakap is lagu yang paling popular pernah dihasilkan oleh Pretty Ugly. Paling popular lah, yang keluar radio, menang award semua macam tu lah. Jadi dia adalah benchmark untuk kita punya lagu lah. Next single lah selepas Diary, dia minta something yang lagu macam tu juga. So kita push lagu Gabra. Ada dalam album Rockaholic juga, album sama juga, album rock, memang lagu heavy juga lagu tu. Tak dapat sambutan sebab dia orang nak something yang macam dari seorang lelaki. Kenapa bang? Kenapa buat lagu? Tak ada lagu macam dari seorang lelaki. Itu dia. Itu maksudnya komersial. So dia nak something yang macam tu. Lagu dia tak nak lagu-lagu heavy ni sebab kita dah pecah market industri mainstream ni. Dia nak lagu perception radio dan juga perception masyarakat ni, pendengar ni. Dia nak lagu Pretty Ugly tu lagu macam tu, lagu cinta. So untuk next album tu aku terpaksa cari Daratkan Sejuta. Aku cari satu lagu single yang ballad lah kan, ballad yang menjadi kan. So itu yang keluarnya Itu Bukan Aku. Lirik lagu ni aku pilih dia daripada Net punya koleksi demo dia. Bila aku dengar okey. Lagu ni boleh jadikan single dan aku ubah sikit dia punya melody dia, especially part chorus dia, dan lirik dia aku tambah. Dan kita rekod, dan album Daratkan Sejuta ni kita rekod di Narecods di Taman Tun lah. Kita sewa studio sana dan kita rekod berapa lagu dah, aku tak ingat, 9 lagu kot untuk kat situ. Dan cerita pasal Itu Bukan Aku ni, kita push kat radio. Lagu ni okey, ramai juga orang tahu, tapi dia tak hit macam Dari Seorang Lelaki. Dia pernah dicalonkan sebagai finalis untuk muzik separuh akhir. Aku ingat lagi, aku dapat call daripada kita orang PR, dia cakap, okey bro, ada good news cakap. Lagu Itu Bukan Aku ni dapat jadi, dia akan announcekan next week. Okay? Hari tu aku tak ingat lah, hari Jumaat ke hari Khamis macam tu lah kot kan. Dia cakap TV3 pilih lagu ni untuk sebagai finalis untuk music semi-final. Dan dia punya press conference akan dibuat next week tu, hari Rabu. Macam tu lah kot, aku tak ingat. So hari tu hari Jumaat, macam tu lah. Jadi bila aku dapat email memang manager kita orang pun forward, dia cakap okay, email je ni, lagu anda telah berjaya memasuki macam ni, sila dah hadir kepada di sekian-sekian tempat, aku tak ingat kat mana, pada hari Rabu tu. Hari Senin tu, minggu depan tu kan, hari Jumaat kan, Ahad, Rabu dia punya press conference. So hari Senin tu aku dapat berita buruk. Okay. Kelakar sikit bunyi dia. Aku dapat email ataupun manager aku call, lagu Itu Bukan Aku tu ditarik balik sebagai finalis kepada music semi-final. Ni mungkin ramai orang tak tahu cerita lah. Ada cerita sebenarnya, dan aku agak frust. Aku agak marah masa tu. Bagi aku is sangat tak profesional sebab kau dah email kita orang, kau dah jemput kita orang untuk pergi press conference, kau cakap dalam email tu lagu Itu Bukan Aku telah berjaya memasuki semi-final music tahun, aku tak ingat tahun berapa, 2011 ke macam tu kot aku rasa. Dan dia cakap tiba-tiba tak dapat. Katanya salah pandang, tersalah congak, dan aku rasa aku tak dapat terima sampai sekarang kenapa dia cakap salah congak tu. Dan waktu tu aku faham kenapa tiba-tiba last minute aku dijadikan kambing hitam, sebab waktu tu kita ada satu Malaysia punya konsep, dan dia nak harmoni kan, dia nak ada pelbagai kaum dalam event-event yang dihasilkan pada tahun tu lah. Jadi lagu yang dimasukkan lagu tu mungkin disebab untuk kena dengan konsep tu. Waktu tu aku macam agak rebel sikit lah dengan production TV semua lah, macam apa ni, korang tak profesional lah kot. Dan itu antara sebab lah kot aku rasa radio tak main sangat lagu-lagu Pretty Ugly. Nombor satu ni pula, lagu ni aku cerita sebab waktu tu juga politik kita zaman tu memang cakap tu macam asyik nak bergaduh je semua. Jadi aku keluarkan lagu tu, aku harapkan semangat kita cintakan tanah air kita balik lah.
kan. Segitu dah tu cerita nombor satu tu. Cerita dia adalah bagi saran kat mana-mana aku pergi, aku travel kat mana-mana, aku memang teringatkan Malaysia juga. Macam mana pun hujan batu di negara sendirilah, hujan emas di negara orang. Macam mana kau banggakan sangat dengan kau pergi bercuti kat luar negara tu, best sangat. Tapi macam mana pun kau tetap makan belacan juga. Itulah aku nak ceritakan kat situ. Dan itu that's why aku tulis nombor satu tu. Nombor satu tu kan tetap nombor satu hati akulah. Dan waktu tu aku cuba nak ikut peralihan zaman, sebab ramai zaman tu hip hop memang tengah naik kan. Jadi aku kena pilih seorang rapper yang macam boleh aku collaborate sama lah. Dan aku pilih Ultimate. Ultimate ni pula aku pilih sebab lirik-lirik dia tu, dia punya puisi-puisi dia tu, dia macam banyak juga dia sindir-sindir, dia rebel macam tu kan. Aku nak pilih seseorang yang lain sebelum tu, tapi disebabkan susah untuk dapatkan dia, dan apa tak apa, kita ambil Ultimate. Ultimate pun okey bagi aku. Kita try lah, kita tanya, aku suruh manager call dia dan dia cakap okey. Ultimate cakap dia setuju untuk jumpa lah kot, untuk meeting, set up, bincang-bincangan. Aku ingat lagi kat Uptown masa tu. Kita orang jumpa kat Uptown, kita makan kat mana, dah hawker center mana dengan kedai kuih tiaw tu kot, agaknya yang sedap tu. Kita borak-borak, dia cakap dia setuju, dia cakap macam ni dan kita tukar number dan aku settlekan dululah dia punya pre-pro dulu. Dan bila budak-budak band aku dah masuk, dan lagu tu aku ciptalah sepenuhnya, aku buat lirik dan juga lagu. Dan kita rekod lagu ni as a single je di studio Greenhouse kan, Greenhouse Studio dekat Ampang lah. Siapa engineer waktu tu aku tak ingat. Tom Bollocks. Tom Bollocks. Dia rekod kita orang lah kat situ. Tapi aku mix and master juga untuk lagu tu. Dan bila Ultimate datang, aku tak pernah collaborate dengan mana-mana rapper sebelum ni, hip hop artis sebelum ni kan. Jadi baru aku tahu macam dia orang bekerja lah. Aku tak tahu ni method rapper semuanya macam ni ke tak, tapi lirik yang dia buat tu time tu juga dia fikir ni, time tu juga dia buat. Ingatlah bila dia datang, aku ingat dah siap. Dia cakap aku, nanti bro, aku belum dapat feel lagi. So bila kita mainkan dekat speaker dan kat studio tu, dia cuba tulis macam ni. Tak lama jugalah dia karang the puisi tu kan, the lirik tu. Dan mungkin dalam masa kurang daripada 1 jam kot dia settle dan dia dapat, dia record dan okey, lagu tu kita push as a single. Waktu tu distributionnya kita bagi Universal buat. Universal is under Rumpun Records lah. Tapi production kita lah, CD Bagasi Music. Dan video klipnya pun kita buat. Aku sebenarnya ada satu director video klip yang aku minat lah. Nama dia Perez Old School kan, kawan kita juga, Perez Old School. Dan untuk album Darakan Sejuta ni kita dah ada panggil dia untuk shoot video kita, lagu Takut Kau Kalah. Kita pernah eksperimen dengan dia untuk video klip sebelum ni, dan kita panggil dia juga untuk second project dengan dia, nombor 1. Dan nombor 1 ni kita shoot dekat studio. Kita pakai green screen. Memang semuanya fully green screen lah. Kalau korang tengok video klip ni memang fully green screen. Dan kita cuba push lagu ni, tandingkan dekat AIM tahun 2014 rasanya, AIM 2014. Cuba masukkan. Alhamdulillah, menang. Kita tak sangka video klip tu boleh menang. Video klip tu memang menang best music video lah, award untuk AIM 2014. Dan tapi yang bestnya, perjalanan proses untuk editing the video clip memang banyak sangat. Orang cakap tu dia punya dugaan dia. Perez ni disebab mungkin diingatkan nak kerja deadline, dan juga disebabkan dia buat benda tu sorang-sorang. Okey, jadi sebenarnya waktu dia edit video tu, dia sebenarnya dia kena serangan jantung ke macam tu, like that. Dia kena hypertension. Dia kena masuk ward, okey? Dia kena masuk ward sebab dia bekerja terover sangat di depan komputer non-stop. Dia cakap tiap-tiap hari selama beberapa hari, aku tak ingat. Dia tidur pun sekejap je, makan pun tak sangat, di depan kamera, depan skrin je. Dan tiba-tiba aku dapat call satu hari tu, dia cakap, aku call dia, sorry bro, aku terpaksa stop sebab nak tahu update macam mana kan, video tu dah siap ke belum. Sebab aku pun nak kerja deadline juga, sebab nak hantar ke ni lah, nak push kan. Dia cakap, bro, aku terpaksa stop sekejap lah sebab
Aku sekarang kat ward kat Abang Puteri rasanya. Dan terus aku pergi tengok dia. Dia cakap dia hypertension. Dia cakap. Dia cerita lah, aku banyak sangat kerja ni kerja berat sebenarnya. Dia cakap kerja berat memang betul. Aku nak edit itu, aku nak buat CGI itu, ini nak buat ni, memang kerja berat. Sebab dia fully green screen. Dan hasilnya tu, itulah aku cakap kat dia, selalu aku cakap ingat Perez, this is what you get, man. Cakap kau bekerja keras, kau memang betul-betul workaholic, kau memang betul-betul bagi full concentration dekat lagu ni untuk kau edit semua, kau bagi yang terbaik, dan hasilnya kau menang best director lah untuk music award, music video tu. Dan aku rasa panel-panel pun, kalau siapa-siapa yang into this video clipnya industri ni, aku rasa dia pun faham, dia pun pelik macam mana si Perez tu boleh buat benda yang macam tu. Kalau siapa yang dah biasa dengan CGI dan semua, dia akan tengok video tu, dia tahu benda ni memang susah nak buat. Dan aku rasa that's why panel semua, juri semua pilih lagu tu sebagai music video terbaik untuk tahun 2014 AIM. Satu dunia tahu kita bercinta. Lagu COVID aku ada buat lagu COVID ni. Title ni, kalau aku cerita tadi, kalau kau perasan tadi aku cakap, jika diberikanku satu peluang adalah lagu terpanjang Priti Penasikan. Itu adalah sekarang dah jatuh nombor 2. Lagu COVID ni sebenarnya yang paling panjang. Title dia Dirimu Tetap Ku Cinta Walaupun COVID Melanda. Lagu Priti Agli paling panjang. Aku buat lagu ni tahun lepas, 2021. So, waktu tu inspired from bebelan daripada akunya bini. Dia selalu kalau aku pergi minum-minum kat luar tu, dia risau. Tu layu kalau misalnya jangan. Waktu tu kan tengah kecoh COVID semua kan. Sebenarnya daripada tahun 2020 aku simpan. Benda tu 2021 baru aku tuliskan lagu tu. Aku rekod dengan Priti Agli lah. Dan terhasilnya sebab itulah dia risaukan aku. Kita is a freelancer kan, kita kerja sendiri. Jadi selalunya kita kalau nak jumpa orang-orang tu untuk discuss ke apa benda tu, selalunya kat luar, kat kedai makan, kat kedai minum kan. So tahulah satu meja 2 orang selalunya kan. Dan dia selalu ingatkan pakai mask. Macam tu lah cerita. Dan terhasil cerita tu sebab itulah. Tu yang lirik dia, kalau korang perasan, ni sebab pasang kekasih, sepasang bini ke, sepasang kekasih ke, dia memang bagaimana dia nak mengharungi kehidupan harian dia di dalam pandemik ni lah. Dan lagu ni kita release as a single, dan kita record pun dekat studio kat rumah je. It's totally home studio punya production lah. Sebab budget pun tak ada kan. Jadi kita pun waktu tu sebenarnya tak boleh sangat rentas-rentas. Studio pun tutup. Jadi kita terpaksa buat benda ni dekat rumah sendirilah. Rekod, panggil J datang main gitar, panggil Juat bass, masuk bass, panggil drum, Jun bawa dia punya electronic drum dia kat rumah, main live macam tu. Dan aku rasa aku rekod seorang kot. Aku rekod sendiri lah, pancak tu sendiri lah. Kat rumah je sendiri. Okay, kita pakai headphone macam biasalah. Itulah lagu dia keluar, dan lagu tu tak mendapat tempat di telinga sangat. Tak dapat sambutan sangat lagu, sebab mungkin kita push time dia pun tak sesuai waktu tu. Aku tak ingat tahun berapa aku push, tahun lepas, tapi bulan berapa aku tak ingat. Dan untuk album Priti Agli 21 ni, kita masukkan single ni. Kita bukan re-record sebab single ni kita masukkan dalam album terbaru ni lah. Sebab aku rasa lagu ni sesuai untuk dimasukkan dalam album ni sebagai lagu baru lah dalam album tu. Dan sebenarnya lagu Dirimu Tetap Ku Cinta ni, walaupun COVID melanda ni, dia adalah satu eksperimen progression dalam chords untuk lagu tu. Jadi kalau korang musician ataupun korang pendengar muzik, korang faham apa masukkan. Dan orang chord dia terkejut sikit lah. Pergi sini lah. Melodi dia pun kita eksperimen dengan melodi. Selalunya orang buat lagu ballad, cerita lain. Cerita dia mesti bunga-bunga banyak kan, macam tu. Tapi kali ni ballad ni aku ceritakan pasal reality of sebenar apa yang berlaku di dalam pasangan suami isteri ke ataupun yang sedang bercinta. Apa benda yang bahasa harian yang digunakan. Dia mungkin aku cerita dia waktu zaman tu kan ramai orang social media. Jadi aku cerita pasal bisnes online tu juga, macam mana lepas tu orang tanam pokok. Waktu tu viral, orang memang beli pokok, tanam pokok semua. Itu pun termasuk. Memang aku tahu, aku masukkan tu bukan sebab dia satu benda yang aktiviti yang ramai orang buat, sebab PKP tak boleh keluar. Bini aku pun antara orang yang macam tu juga. Jadi kenalah kot lirik tu ada dalam tu. Dan juga cerita pasal EPF Abah kan. Kalau korang tengok lirik tu, ada cerita pasal EPF. Benda-benda tu semua, benda yang berlaku di dalam tempoh PKP tu. Benda waktu tu, sebab memang kita terkurung dalam rumah je.
benda-benda yang harian yang kita lakukan tu aku tuliskan dia dalam lagu ni, dan aku cuba bereksperimentasi dengan chords yang ni lah. Arrangement itu aku buat dan terhasilnya lagu Dirimu Tetap Ku Cinta walaupun Covid melanda, lagu terpanjang PT Agri. Sarah Rasudin ni kita tahulah dia baru meninggal tahun lepas lah. Dia sebenarnya dulu waktu aku mula-mula bertapak dalam industri muzik ni sebagai writer, sebagai nervous PT Agri, sebagai komposer, okey. Dan banyak juga company-company luar, label-label luar, production luar ambil aku sebagai songwriter lah untuk artis-artis diorang. Jadi di antaranya adalah Na Records lah. Na Records dia banyak juga panggil aku, dan untuk album pertama Sarah aku dah buat lagu untuk dia. Satu lagu, tapi lagu tu sebagai macam filler je lah. Album kedua Sarah, Mimpi pun sama, aku bagi satu lagu, title dia Jangan Kau Mimpi. Jangan Kau Mimpi ni aku compose, aku produce, aku buat lirik dia semua. Dekat Na Records juga aku record. Waktu tu Sarah tengah top dengan lagu Kesetiaan lah kot. Kesetiaan untuk album yang first lah. Jadi bila Na Records dia cakap next single dia nak pakai aku juga as a composer dan juga producer untuk album tu, aku keluarkanlah dengan lagu Jangan Kau Mimpi. Dan masa demo tu aku dapat ilham sebab aku rasa Sarah ni kan dia macam style R&B sikit, dan aku nampak dia sebagai black artist punya R&B punya feel aku nampak kat dia. Aku cuba buat something music pop R&B yang macam tu lah, yang ada bunyi-bunyi retro, ada bunyi club sikit kan, ada bunyi disco sikit kat situ. Tu yang idea aku dapat lah daripada Sarah tu, dan lagu tu terpilih untuk single Sarah Rasudin dan menjarit juga. Dia tak dapat masuk AJL. Setelah apa aku dengar daripada kawan-kawan yang ada dalam panel juri tu, kenapa dia tak dapat masuk panel, dia sampai paruh akhir je. Sebab kalau korang dengar Jangan Kau Mimpi ni, pattern muzik depan tu, bass masuk tu adalah bassline Billie Jean. Tak sampai satu bar pun. Okay? Jadi ada juga juri-juri yang cakap lagu tu adalah plagiat, tiru arrangement, dan bagi aku tak patutlah kot kalau korang judge lagu aku tu macam tu lah. Bukannya all the way dia main, dia hanya depan tu sikit dan berapa lines tu dia main kan, dan aku rasa tak patut dah. Itu aku dengar lah. Kalau misalnya rumors itu adalah rumors, aku minta maaf. Tapi aku dengar pada mulut orang yang aku percayalah, dan dia pun senior dalam industri muzik kita. Untuk album Pretty Ugly 21 ni kita record balik lagu ni. Kita re-record balik lagu ni dekat studio sini lah, Hot Sound. Bukan. Lagu tu tak. Lagu tu aku record kat rumah. Fully dekat rumah. Dekat studio aku lah. Loteng Studio. Kat situ kita record. Dan drums pun kita pakai electronic drums. Dan bass pun of course Jok main. Jok improvise sikit daripada pattern Arwah Kelly main. Lagu tu Arwah Kelly main. Asalnya untuk Sarah. Dan gitaris dia adalah J juga. Drama dia aku pakai loop untuk si Sarah punya version lah, pakai loop. Aku cuba edit juga menjadi satu pattern drum yang lain sikit lah. Sama je lebih kurang dia punya arrangement, tapi aku buat sikit-sikit je. Dan kat depan tu aku masukkan sikit efek disco punya efek lah. Kalau korang dengar, korang tahulah. Lagu ni sebenarnya memberi impact juga kat aku lah, sebab kenalkan aku industri muzik sebagai komposer. Dan aku terima kasih kepada Sarah Rasudin. Disebab tu lah aku pilih lagu ni as a lagu, aku cover lagu ni tribute to Sarah Rasudin yang telah pergi.